ويسر لي أمر لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Yang bermaksud demi masa sesungguhnya manusia itu semuanya berada di dalam kerugian kecuali orang-orang beriman serta mengerjakan amal soleh dan bersama dengan kebenaran serta bersama dengan kesabaran. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati yadkhulul jannah illa man aba. Qalu kama yaba ya Rasulullah. Qala man ata'ani dakhala jannah wa man asani faqad aba. Yang bermaksud Nabi SAW telah bersabda, setiap daripada umat aku masuk ke dalam syurga kecuali orang-orang yang ingkar. Lalu ada orang bertanya kepada Nabi, siapakah orang yang ingkar? Lalu baginda Rasulullah SAW pun menjawab, man ata'ani dakhala jannah, dan siapa taat kepada aku maka dia masuk syurga. Dan siapa yang tidak taat kepada aku maka termasuk dalam kumpulan orang-orang yang ingkar. Alhamdulillah, yang dihormati saudarakan Imam Sonia Zambilan, kemudian pengurusi surau di atas kota surau, dan Haji sidang jemaah muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita merompakkan tinggi-tinggi puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan minta rahmat kepada Allah. Lagi berkat pada malam ini kita sambung kita sambung hadis satu atau dua hadis kursi. Jadi malam ini kita berada di muka surat 107 masih dalam perbincangan kitab surga dan neraka. Surga dan neraka lepas nanti 14 kita melihat Allah. Kita melihat Allah Subhanahu wa taala. Baik. Yang pertama kita lihat hadis yang ke-11 di muka surat 107. Tajuknya manusia yang mempunyai iman seberat biji sawi akan dikeluarkan daripada neraka. Diriwayatkan daripada Abu Sa'id Al-Khudri, ada Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala yadkhulu ahlul jannah al-jannah wa ahlun nar an-nar. Yaqulu Allah Subhanahu wa ta'ala, akhriju minan nar man kana fi qalbihi mithqala habatin min khardalin min al-iman. Fayakhruju minha qad istawaddu. Fayulqawna fi nahril hayat atau hayat syaqqa malikun fayubituna kama tubitul haqqatu min janibis sayyi. Alam taro annaha takhruju safra multawiyatan. Qala uhaybun haddatsana amru al-hayat wa qala khardalin min khairin. Hadis riwayat Imam Bukhari. Baik. Hadis riwayat ini diterima daripada Abu Sa'id Al-Khudri. Ada Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wala berkatalah Rasulullah atau bersabda Rasulullah sallallahu yadkhulul jannatu al-jannah. Yadkhulul ahlul jannah al-jannah. Masuklah ahli syurga ke dalam syurga. Masuklah ahli syurga ke dalam syurga. Wa ahlun nar an-nar. Masuklah ahli neraka dalam neraka. Semaya Allah Subhanahu wa taala, lalu Allah Taala berfirman, akhriju minan nar
man kana fi qalbihi misqala habatin min khardalin minal iman. Keluarkan daripada neraka orang-orang yang adalah dalam hatinya itu sebesar biji sawi. Misqala habatin, sebesar biji sawi daripada iman. Iman itu jumlah sangat kecil lah. Biji sawi kan kecil, tapi bila dia sawi itu walaupun kecil, tapi bila dia besar, dia besar, maka daunnya lebar kan. Tak? Asalnya daripada benih kecil je. Ini adalah kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu. Jadi Allah Taala berfirman kepada malaikat, keluarkan daripada neraka orang-orang yang ada dalam hatinya sekadar biji sawi daripada iman mereka. Jadi nisbah yang sangat kecil lah. Biji sawi kan boleh kecil. Kenapa Allah Ta'ala tak kata sebesar bola? Tak? Kenapa tak kata sebesar rumah dan sebagainya? Kenapa sebesar biji sawi? Nampak? Ini nak menyatakan bahawa nilai iman tu masing-masing ada macam-macam. Tak? Ada yang besar, ada yang kecil. Jadi ini nak menunjukkan kepada kita rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala kepada hamba-hambanya, walaupun semenjak biji sawi iman dalam dirinya masih lagi ada kasih sayang kepada Allah Taala. Kan? Sayang Allah Taala. Jadi rahmat dia kan, dan juga rahim Allah Taala tadi dikeluarkan daripada neraka. Fayuridu minha qad istawadu. Maka dikeluarkan mereka itu daripadanya, sedangkan mereka itu dalam keadaan hitam legam. Qad istawadu, mereka hitam legam lah, hangus terbakar dan hangus terbakar. Ya, dengan api neraka. Sedangkan kalau rumah terbakar pun, kalau orang terbakar rumah tu, macam mana kalau dikeluarkan? Hangus terbakar, hitam legam tu lah, gitu. Dan tak lupa orang lah. Kecuali Allah Ta'ala kata sebaliknya, tak ada orang yang walaupun dia mati terbakar, tapi jasad dia masih okey lagi, tak ada tersentuh pun api kan. Ada tu, ini kekuasaan Allah Ta'ala adalah kekuasaan Allah Ta'ala. Macam mana? Ada tu. Bayul kau binaharun hayat. Kemudian lalu mereka dicampakkan dalam sungai hayat. Sungai hayat ataupun hayat, sama ada dengan tanpa ta marbutah ataupun dengan ta marbutah, hayat. Maksud ayat ini ialah hidup, sungai kehidupan. Syakka Malikun, tetapi Imam Malik syak atau ragu tentang berkenaan dengan kalimat ini, sama ada hayat atau hayat. Sama ada ta marbutah ataupun tak apa. Okay. Bayar itu kama yumitul muhabbatu min janibis saili. Lalu tumbuhlah mereka itu sebagaimana tumbuhlah kan biji benih, ya, yang terdapat di tebing sungai. Fi janibis saili, pada tebing sungai ataupun tebing aliran lah. Tebing bonda kalau kan. Tengok kadang-kadang, yalah, kalau berlaku banjir besar kan, tengoklah kalau banjir besar berlaku, kalau sebelum tu tak ada tumbuhan kat situ, kemudian bila berlaku banjir besar, tumbuhlah tumbuhan yang kita tak tahu daripada mana datangnya pun, gitu. Baik, kemudian alam tara annaha tahruju safra'a multawiyatan. Tidakkah kamu melihat bahawa dia keluar dalam keadaan kuning bersinar-sinar? Kita tak lihat kalau biji benih tu kan, biji benih tu kalau dia dah terpecah, biji benih tu dia akan keluar dari tanah kan. Jadi dia akan kekuning-kuningan, cantik kan, kekuning-kuningan, bersinar-sinar dan sebagainya kan. Sebab apa? Akan maknanya bermulanya kehidupan yang baru kepada tumbuh-tumbuhan tadi. Lepas itu dia akan besar dan sebagainya. Sampai adalah kepada satu tahap
yang Allah Ta'ala tentukan kebesaran dia. Kan itu. Karena setiap tumbuh-tumbuhan tu dia ada hak dia. Dia ada hak pembesaran dia. Cukup sampai tu dia akan ambil lah. Kan? Pokok pun juga. Pokok rambutan ke ataupun pokok mangga ke, durian dan sebagainya, masing-masing tumbuh-tumbuhan ni dia ada hak pembesaran dia. Sampai situ dia habis. Dia tak akan membesar lagi. Okay? Tidak dengan diri kita. Diri kita punya juga. Kita akan besar sampai tahap tu je. Lepas tu tak ada lagi besar. Kecuali mungkin jadi kecil boleh. Kita tengoklah kalau orang yang dah tua kan, tua nyanyuk dan sebagainya. Walaupun waktu muda dia tu, wah, segak, lawa, kan? Dengan badan yang kata handsome, berkotak-kotak dan sebagainya. Tapi bila dah tua, tengoklah, dia akan kembali menjadi kecil balik badan lah. Jalan pun dah bongkok kan tu. Itulah. Maknanya masing-masing ni ada tahap limit dia. Sampai situ je. Lepas tu dia akan menurun semula kekuatan. Jadi penglihatan kita akan menurun, pendengaran kita menurun, semua menurun. Perut pun menurun kan. Tenaga pun menurun, panca indera semua menurun. Nafsu pun menurun. Tak tahu lah kalau nafsu naik lagi. Tapi biasa nafsu turun lah. Dah tak selera gitu. Baik. Jadi kata Allah Ta'ala, ayo bitu kama bitul habbatu min janibi saidi, maka tumbuhlah pada mereka, tumbuh kembali seperti tumbuhnya biji benih di tebing aliran sungai atau air. Tidak kamu melihat bagaimana bau dia keluar dalam keadaan kuning bersinar-sinar. Kemudian Wahib berkata, qala Wahib haddatsana Amru al-Hayat. Ada pendapat menyatakan daripada Wahib, dia kata Amru menceritakan kepada kami, ia adalah sungai kehidupan. Jadi maksud dengan hayat tadi ialah sungai kehidupan. Wa qala hamdalin min khairin. Dan maksud dengan kata sebesar zarah daripada iman itu maksudnya kebaikan sebesar biji sawi. Kebaikan sebesar biji sawi. Ada nak dengar pada kita bahawanya di kalangan manusia nanti, sebab dalam manusia ni ada yang iman dia kuat, ada yang iman tak kuat, ada yang maksiat dan sebagainya, ada yang melakukan dosa besar dan sebagainya, ada yang kufur dan syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bagi kategori manusia yang beriman tetapi ada maksiat, macam ni lah keadaan ini. Jadi mereka akan dimasukkan dalam neraka, diseksa mengikut kepada kadar amalan ketika mereka di dunia. Setelah habis dengan dosa dan kesalahan mereka, lalu mereka dikeluarkan dari neraka dan dimasukkan dalam sungai hayat tadilah. Bila dia keluar ke sungai hayat, maka pulihlah sudahlah tubuh badan mereka, kembalilah cantik dan lawa sudahlah, lalu dibawa masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, so apakah pelajaran daripada hari ini? Pertama, keimanan dengan Allah Subhanahu Wa Taala menjadi sebab atau asbab kepada keluarnya penghuni neraka daripadanya. Walaupun nilai ialah daripada sudut mata kita pun dia kecil je iman, sebesar zarah je. Sebesar atom, sebesar zarah, seperti sawi dan sebagainya. Tapi itu merupakan salah satu lesen lah untuk dia masuk dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tak ada, walaupun sebesar sawi pun tak ada, habis. Tak ada can lah, tak ada peluang lah. So kekal lah maka dalam neraka. Na'udzubillah min dzalik. Yang kedua, galakkan kepada orang beriman supaya sentiasa menjauhkan diri dari neraka dengan melakukan amalan-amalan yang soleh. Kena cari jalan lah macam mana supaya kita terhindar dari neraka. Kemudian yang ketiga, iman yang mantap sentiasa mendorong pemiliknya untuk beramal. Itu juga sebaliknya. Dan iman ini yazid wa yanqus. Iman ini bertambah dan berkurang. Iman ada masa bertambah dan masa. Bila banyak ketaatan kita kepada Allah Ta'ala, maka iman kita bertambah.
Bila banyak kita menyia-nyiakan masa usia kita, maka iman kita berkurang. Iman kita berkurang. Jadi orang beriman ni dia macam tu. Iman dia bertambah, berkurang. Gitu. Kalau iman malaikat, dia bertambah. Tidak ada berkurang. Okay. Baik. Seterusnya kita ayat yang ke-12. Kita melihat Allah. Ru'yatullah. Istilah bahasa Arabnya ru'yatullah. Melihat Allah Subhanahu wa taala. Riwayatkan daripada Abu Hurairah, beliau berkata, "An-nas qalu ya Rasulullah, hal tara rabbuna yaumil qiyamah?" Qala hal tumaruna wa fi riwayatin lahu tudaruna fil qamari lailatul badri laysa dunahu sahabun. Qalu la ya Rasulullah. Qala fahal tumaruna wa fi riwayatin lahu tudaruna bisyamsi laysa dunaha sahab. Qalu la. Qala fa innakum tarawnahu kadzalika. Yusyarun nas yawmal qiyamah fa yaqulu man kana ya'budu syai'an fayattabi wa minhum man yattabi'u syamsa wa minhum man yattabi'u al-qamar wa minhum man yattabi'u tawagis atau tawagib wa tabqa hadhihi ummah fiha munafiqunaha fa ya'tihim Allah fi riwayatin lahu ziyadah fi ghairi suratin allati ya'rifu fa yaqulu ana rabbukum wa yaquluna wa fi riwayatin lahu ziyadatun na'udzu billahi minka hadza makanuna hatta ya'tina rabbuna fa idza ja'a rabbuna arafnahu wa ya'timu Allah fi riwayatin lahu ziyadah fi suratil lati ya'rifu. Baca dulu. Baik, hari ini panjang ya, 30 surat kita hari ini. Baik, kita lihat dulu terjemahan dia yang kita baca sikit dulu kan. Di mana ini riwayat daripada Abu Hurairah. Di mana beliau berkata, "An-nas qalu," sesungguhnya manusia berkata mereka itu, "Ya Rasulullah, wa Rasulullah, hal tara rabbuna yaumil qiyamah?" Adakah nanti kita dapat melihat Tuhan kita pada hari kiamat? Hal nara rabbuna yaumil qiyamah? Boleh besok nanti akhirat besok kita dapat melihat Allah Taala. Qala lalu Rasulullah menjawab, "Hatumaruna wa fi riwayatin lahu tudaruna." Apa maksud tumaru ataupun tudaru? Adakah kamu ragu-ragu kan? Adakah kamu ni tak confident? Jadi kan, kamu ragu-ragu. Ada riwayat lain yang mengatakan bahawa bersesak-sesak. Ada yang mengatakan bersesak. Udaruna fil qamari lailatul badri, pada bulan penuh. Adakah kamu ragu-ragu melihat bulan penuh purnama? Laisa dunahu sahab, yang mana tidak ada padanya itu awan. Adakah kamu ragu-ragu melihat bulan penuh purnama yang masa tu tak ada awan? Ragu-ragu tak? Tak ragukan, mesti clear lah saya kata kan. Clear lah kita nampak bulan. Cuma bulan ni tuan-tuan kena faham lah. Bulan ni daripada jauh memang nampak cantik. Tapi bila teropong teropong bila dekat kan, gunakan teropong yang canggih lah. Rupa-rupanya bulan ni dia penuh dengan kawah-kawah. Kita kawah-kawah benda dan sebagainya. Bila dekat tak cantik, bila lawak jauh cantik. Itulah juga sebab manusia. Bila jauh kan sayang, bila dekat kan dah tak sayang pula. Bila dekat asyik bergaduh je. Bila jauh kan daling, sayang dan sebagainya. Itu biasalah. Nampak? Jadi bulan pun macam tu juga. Jadi Nabi SAW bersabda, dia kata, "Hatumaruna, adakah kamu ragu-ragu? Adakah kamu tidak yakin pada malam Lailatul Qadar, pada malam Lailatul Qadar, pada malam purnama, laisa lahu sahab, yang tidak ada padanya awan." Maksudnya kamu terhalang tak? Maksudnya terhalang tak nampak
bulan tadi. Yang mana tidak ada awan, nah langkah. Tak kena kan? Itu juga. Oh, lalu mereka menjawab, tidak, ya Rasulullah. Qala lalu Nabi bersabda, hal tumaruna wa fi riwayatin tudarruna fi syamsi. Adakah kamu ragu-ragu pada matahari yang tidak ada padanya awan? Kamu ragu-ragu tak? Ataupun terhindar tak kita punya, terhalang tak pandangan kita melihat matahari pada siang hari yang mana masa itu tak ada awan? Itulah ibaratnya lah. Ibaratnya kita melihat Allah Ta'ala yang ada besar. Lalu mereka berkata, tidak. Qala berkata Nabi, fa'innakum tarawnahu kazalika. Maka semuanya kamu melihat akan Allah Ta'ala itu kazalik, sama seperti demikian. Maksud demikian ini tidak terhijab, tidak terhalang, jelas, nampak, clear lah. Cuma kita kena tahulah, Allah Ta'ala ni tidak boleh serupa dengan sesuatu. Laisa kamitslihi syai'un. Ia ada sesuatu pun yang dapat diserupakan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan maknanya bila kita nampak Allah Ta'ala di akhirat besok, seolah macam Allah Ta'ala ni berjisim pula. Allah Ta'ala tidak berjisim. Baik. Jadi kata-kata la tudarruna, ada yang katakan tudarru, ada tudarru. Maksudnya la syabihu alaikum, la taktabuna fi ru'yati. Maknanya kamu tidak ragu-ragu, tidak ragu-ragu dalam kelihatannya. Clear dan jelas, nampak melihat Allah. Melihat Allah SWT, rezeki yang Allah Ta'ala kurniakan kepada orang yang beriman. Wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Masih akan dapat melihat Allah Ta'ala. Tapi kita kena tahu Allah Ta'ala bukan jisim. Allah Ta'ala berjisim. Dia tidak berjisim, tidak berhuruf, tidak bersuara dan sebagainya. Baik. Kemudian yusyarun nas yaumil qiyamah. Kemudian dihampurkan manusia pada hari kiamat. Fayaqulu, lalu berkata ia, man kana ya'budu syai'an fayattabi'. Barang siapa yang menyembah sesuatu, fayattabi', maka ikutlah sesuatu tadi. Siapa yang menyembah sesuatu, maka ikutlah sesuatu. Satu benda yang diikut tadi lah. Apa benda yang disembah tadi, dia akan ikutlah benda tadi. Kalau disembah kayu, maka dia akan mengikutlah kayu disembah tadi. Kalau dia menyembah batu, maka dia akan ikutlah benda yang disembah tu. Kalau dia menyembah berhala, dia akan ikutlah berhala tadi. Man kana ya'budu syai'an fayattabi'. Barang siapa yang menyembah sesuatu, maka dia akan mengikut orang itu. Yang benda yang disembah. Wa minhum man yattabi'u syamsa. Maka sebahagian mereka itu ada yang menyembah matahari. Ada sembah matahari, jadi mereka akan mengikut matahari. Wa minhum man yattabi'u qamar. Sebahagian mereka itu orang yang mengikut bulan. Mana mereka menyembah bulan di dunia, lalu mereka akan mencari bulan. Baik. Wa minhum man yattabi'u tawaghis. Maka sebagai mereka tadi orang menyembah patung berhala. Ya. Seperti al-manna. Kalau pada zaman Nabi kan ada patung berhala yang besar-besar seperti Hubal, al-Manat, Al-Lata, Al-Uzza, kan? Ini patung-patung berhala yang disembah oleh orang Arab jahiliyah lah. Jadi, yang mana mereka patung-patung itu tak ada kuasa apapun. Tak ada kuasa apapun. Kan? Kalau Nabi Ibrahim, kan? Ibrahim itulah dia letakkan kapak tu. Dia letakkan kapak pada salah satu daripada patung berhala ini sembah oleh kaum dia. Dengan tujuan supaya sebelum tu Nabi Ibrahim dia dah merosakkan patung berhala tu, dia dah hancurkan menggunakan kapak. Sebab kaum dia enggan ikut apa yang dia dakwahkan, jadi akhirnya mereka kan tetap bekal dengan menyembah berhala. Jadi akhirnya Nabi Ibrahim ambil tindakan menggunakan kapak, habis semua kapak patung berhala. Masa itu kaum dia tak ada, kaum dia pergi balik. Bila kaum dia balik, dia tengok patung berhala semua dah hancur.
Jadi mereka dah ini tentu kerja Ibrahim. Sebab Ibrahim lah banyak menentang apa yang Allah buat. Jadi Ibrahim pun ditangkap lah, kan, dan dibawa ke Namrud untuk jawab siasat, jawab apa semua. Kan, gitu. Betul tak apa yang buat? Ibrahim kata, tidak, aku bukan buat. Habis apa yang buat? Yang kami tahu kau yang buat. Sebab kau yang banyak menentang kami. Apa yang kami sembah? Aku tak tahu dah, Ibrahim. Cuba tanya yang besar tu. Cuma tanya patung merali besar tu. Yang pegang kapak tu. Kau ni Ibrahim, kau jangan nak bongak kami. Kau jangan nak bongak kami. Nak bohong kami, kan? Dia patung berhala, mana dia tahu cakap. Dia tak tahu apa-apa. Tapi itu kamu dah tahu, dia tak tahu cakap. Apa nak sebab, kan? Okey? Maknanya jawapan simple lah, Ibrahim. Tapi ialah sifat orang yang engkar, orang kafir, dia tetap juga selagi mana hati tertutup, macam tu juga. Macam mana ujar sekalipun mereka letak, kan? Hati yang kesan berakhir itu dibakar tu, dibakar. Tapi Allah Ta'ala menyelamatkan Nabi Ibrahim, dia tidak terbakar. Ini yang menunjukkan kepada kita bahawa yang membakar itu sebenarnya Allah. Kalau Allah Ta'ala tidak mengizinkan membakar, tak akan terbakar. Sifat api ini mestilah punca api dia mestilah sama ada kayu, ada alat untuk membakar, kan? Adanya gas ke apa sebagainya. Mana semua-semua yang boleh memencitkan api, kan, gitu. Maka api akan wujudlah, betul. Api akan wujud. Asal api ni tak ada pun. Tapi bila ada benda-benda tadi, ada benda yang bergeser, kan, maka wujudlah api, kan, api. Maka api itu dan akhirnya menjadi besar-besar dan akhirnya membakar. Semua tadi dengan izin Allah Ta'ala. Kalau Allah Ta'ala tidak izinkan membakar, dia tak membakar juga. Sebagaimana berlaku pada Nabi Ibrahim. Gitu. Baik, seterusnya, wa tabqa hazil ummah, maka kekallah umat ini, itulah umat Nabi Muhammad SAW. Fiha munafiquha, sebahagian daripada umat tadi ada golongan-golongan munafik. Gitu. Ada juga golongan munafik. Fayatihumullah, maka mendatang mereka itu akan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa fi riwayatin lahu ziyadah, dan sampai pada satu riwayat yang menyatakan ada penambahan. Apa penambahannya? Fi ghairi suratin allati ya'rifu. Fi ghairi suratin allati ya'rifu. Pada satu rupa yang mereka tidak kenal. Maka dalam kalangan mereka ada yang mengikut matahari, ada yang mengikut bulan, ada yang mengikut tahun, dan yang tinggal ialah umat ini di mana terdapat golongan munafik dalamnya. Lalu Allah Ta'ala datang pada mereka, dalam riwayat di sisinya terdapat penambahan dengan bukan gambaran yang mereka ketahui. Dengan bukan gambaran yang mereka ketahui. Mereka tak dapat nak gambarkan macam mana. Sebab Allah Ta'ala ini tidak berjuzuk, tidak berjisim, kan? Tidak berbentuk, tidak berjisim. Macam mana nak gambarkan Allah Ta'ala ni, tak tahu lah Allah Ta'ala, kan? Tak tahu kita nak gambarkan macam mana. Itu seperti ni, dengan bukan gambaran yang mereka ketahui. Lalu Allah Ta'ala pun beriman. Apa Allah Ta'ala kata? Ana rabbukum, aku ni Tuhan kamu. Aku Tuhan kamu. Fayaqul, lalu mereka berkata, wa fi riwayatin lahu, dan sampai pada satu riwayat ada satu penambahan, na'udzu billahi minka. Na'udzu billahi minka, kami berlindung dengan Allah daripada engkau. Hadza makanuna hatta ya'tina rabbuna. Inilah tempat kami sehingga datang kepada kami oleh Tuhan kami. Fa iza ja'a rabbuna, maka bila datanglah Tuhan kami, arafnahu, kami tahu akannya, kami kenal akan Tuhan kami, kan? Bila datang Tuhan, barulah kami kenal, oh ni Allah Ta'ala. Jadi
Fayatihum Allah, maka mendatang akan mereka itu Allah Subhanahu wa taala. Wa fi riwayatin nasabi satu riwayat fi suratin allati ya'rifu, pada rupa yang mereka kenal. Tadi pada rupa yang mereka tak kenal. Yang mana orang munafik tu dia tak kenal. Sebab ada dalam kelompok Islam tadi kan, umat Nabi ni dia ada yang beriman dan al-munafik. Bagi orang yang munafik tadi kan, adalah satu benda yang datang pada mereka yang mana mereka tak kenal pun. Tak kenal Allah Ta'ala. Sedangkan yang datang itu Allah. Kan? Yang datang itu Allah Ta'ala, tapi mereka tak kenal. Allah Ta'ala kata, ana rabbukum, aku Tuhan kamu. Lalu apa mereka jawab? Munafik tadi, na'udzubillah minka, kami berlindung dengan engkau, dengan Allah Ta'ala engkau. Sedangkan Allah Ta'ala pun tak kenal je. Sedang orang beriman kenal. Lalu Allah Ta'ala datang kepada orang beriman dengan rupa yang mereka ketahui. Di suratil lati ya'rifu, fayaqulu, lalu Allah Ta'ala pun berfirman, ana rabbukum, akulah Tuhan kamu. Kan? Lalu mereka orang beriman berkata, anta rabbuna, engkaulah Tuhan kami. Fayad'uhum, lalu menyerulah mereka itu, menyerulah ia akan mereka itu. Wa fi riwayatin nasabi satu riwayat, yattabi'unahu, lalu mereka mengikut akannya Allah Subhanahu wa taala. Fayajri busirat baina zahraini jahannam, kemudian dibentangkan titian siratul mustaqim di atas neraka jahannam. Untuk yang seterusnya, kemudian titian siratul mustaqim dibentang di hadapan mereka. Dan Nabi kata, saya orang pertama yang melintasinya bersama umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berbanding dengan para rasul yang lain. Ini kelebihan umat Nabi ni. Kelebihan umat Nabi. Maknanya walaupun kita ni tentang umat yang terakhir sekali dilahirkan ke dunia ini kan, kita last sekali, tetapi dah nampak masuk syurga, kita lah umat yang terdahulu masuk dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Dan kita lah yang akan lalu dahulu di atas siratul mustaqim tu kan. Masya Allah. Itulah kelebihan kita jadi umat Nabi. Tapi ada yang tak nak jadi umat baginda Rasulullah SAW. Kenapa dia tak nak jadi? Kira-kira dia kan saya sebut tadi, setiap daripada umat aku masuk syurga. Kullu ummati yadkhulul jannah. Setiap umat aku syurga. Illa man aba, kecuali orang yang enggan. Lalu ada lelaki bertanya kepada Nabi, siapa orang kan? Maka Rasulullah jawab, man ata'ani dakhala jannah, siapa taat pada aku syurga. Wa man asani faqad aba, siapa yang engkar kepada apa yang cakap, kan bukan nama aku. Mana dia masuk golongan enggan lah. So kita nak jadi umat Nabi ke tak nak jadi umat Nabi? Kan gitu. Bila tanya, masing-masing semua nak jadi umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi apa yang Nabi perintahkan kita nak buat. Solat tak nak buat, puasa tak nak buat, hutang orang tak nak buat kan. Semua tak nak buat. Kan? Solat berjemaah tak nak buat, semua tak nak buat. Bersedekah tak nak buat. So macam mana nak jadi umat Nabi? Berselawat dengan Nabi pun tak nak. Baik, seterusnya. Pada hari itu, seorang pun tidak berkata-kata melainkan para rasul. Seorang pun tidak berani nak bercakap tentang. Fa akunu awwalu man yazuzu min ar-rasulin bi ummati. La yatakallamu yawma idzin ahadun illa rasul. La yatakallamu yawma idzin, tidak berkata-kata pada hari itu seseorang pun illa rasul, kecuali rasul. Rasul saja yang bercakap. Wa kalam rasul yawma idzin, dan pemula kalam Rasul pada hari itu, Allahumma sallim sallim, Allahumma sallim sallim, ya Allah Tuhanku, selamatkanlah, selamatkanlah, sejahterakanlah, kan? Itulah ucapan para Rasul yang berucapkan. Wa kalam Rasul yawma idzin pada hari itu. Wa fi jahannam kalalib mislu syauqil sa'dan.
Kemudian dalam neraka jahanam terdapatnya pencangkuk. Kalau ini pencangkuk, pengkait kan. Pencangkuk. Ini dalam neraka jahanam. Artinya neraka jahanam itu tidak mustaqim. Ada orang yang mengatakan bahawa dia lebih halus daripada rambut di belah 7. Kan? Sangat halus lah. Macam mana nak lalu kan itu? Lepas tu bukannya dekat pula, jauh. Kan? Ada menaik, ada mendatar, ada menurun pula. Jadi dalam neraka jahanam itu terdapat kalalib, pencangkuk, pengkait, mislu saukin sa'dan. Seumpama pencangkuk seumpama duri pokok sa'dan. Duri pokok sa'dan. Adakah kalian pernah melihat duri pokok sa'dan? Lalu mereka menjawab, ya Rasulullah. Kami pernah melihat duri pokok sa'dan. Na'am. Qala fa innaha mislu syauqi sa'dan. Maka sesungguhnya kan ianya seumpama duri pokok sa'dan. Ghairu annahu la ya'lamu qadra azmiha. Kan, ketiadaan bahawasanya tidak mengetahui, selain bahawasanya tidak mengetahui ia akan kadar besarnya kecuali Allah. Jadi semua tak tahu dia punya saiz tu macam mana. La ya'lamu qadra izamiha. Dia tak tahu kadar besar tu macam mana. Illa Allah, kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala yang tahu. Tuqtabun nasu bi'amalihim. Lalu kan jadi dia akan menghambat manusia berdasarkan amalan masing-masing. Dia akan menghambat manusia, dia akan menarik, mengait kan manusia yang lalu di atas langit untuk dibawa masuk dalam neraka. Tuqtabun nasu bi'amalihim wa minhum man yubaqu bi'amalihi. Maka sebahagian tuan mereka tadi tuan kan ada yang binasa dengan sebab amalannya atau diikat dengan amalannya. Ada yang terpotong-potong anggota badannya disebabkan penyakit tadi, kemudian dia selamat. Ada yang terpotong-potong, terhiris silap, terhiris daging semua kan disebabkan oleh duri kan, pencangkuk duri-duri ya kan, pokok sa'dan tadi, yang besar saya tadi, yang akan mengait kaki manusia yang tajam-tajam tu. Jadi ada yang terpotong-potong anggota badan mereka disebabkan terkena pencangkuk, tetapi ada yang selamat, ada yang tak selamat. Sehingga apabila Allah Ta'ala berkenaki rahmat kepada orang yang dia kenaki dalam kalangan penghuni neraka. Dalam riwayat lain pula menyatakan bahawa apabila Allah Ta'ala selesai menjalankan perhitungan antara para hamba-Nya dan dia hendak mengeluarkan dari neraka yang dia kenaki untuk mengeluarkannya di kalangan mereka yang menyaksikan bahawa tiada Tuhan melainkan Allah Ta'ala, Allah Ta'ala memerintahkan para malaikat supaya mengeluarkan siapa yang menyembah Allah Ta'ala. Jadi Allah Ta'ala akan perintah, mana di kalangan neraka tadi aku nak keluarkan. Yang ada dalam hatinya macam tadi kan, walaupun sebesar zarah beriman dia, kecil sangatlah nilainya. Daripada sisi sudut kita pandangan manusia ni benda sangat kecil kan, sebesar sawi dengan nilai iman. Jadi nilai iman itu yang kecil inilah yang akan menyelamatkan dia daripada terus bertambah kan dalam neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Haleluya. Boleh? Azan dah? Dah? Cukup? Panjang gini? Tak boleh. Azan tu panjang ni. Lepas tu ada satu hari panjang juga. Ada 3 musuh lagi. Kita kena terjemah aja semua. Lepas tu ada lagi yang lain ni. Sama sikit lagi ya. Lalu malaikat belakang mereka
dan mereka mengenali orang-orang tersebut melalui kesan-kesan sujud mereka. Lalu keluarkan daripada neraka tadi. Kata amara Allah malaikat ayyuhriju man kana ya'budullah wa yuhrijunahum wa yahdifunahum bi asari sujud. Lalu Allah Ta'ala merintah para malaikat mengeluarkan mereka, orang-orang yang dalam hatinya ada kesesaran beriman dan orang-orang yang menyembah Allah Ta'ala. Wa yuhrijunahum, lalu dikeluarkan mereka ke neraka. Wa yahdifunahum bi asari sujud, dan mereka itu mudah dikenal dengan kesan-kesan sujud mereka. Jadi akhirnya besok orang beriman ni dia mudah dikenal, antaranya dengan kesan sujud. Kesan sujud. Satu lagi dengan kesan wuduk kan. Kesan-kesan wuduk tadi dia akan bersinar lah besok. Baik, kemudian fayuhrijuna minan nar qad imtahasu. Kemudian waharallah 'alan nar an ta'kula asr sujud. Allah telah mengharamkan api neraka daripada memakan kesan sujud. Orang-orang yang sujud kepada Allah ketika hidup mereka dalam dunia. Fayuhrijun mana, lalu mereka dikeluarkan daripada neraka. Wa kullu ibn adam ta'kuluna. Setiap anak Adam itu dia akan disambar oleh api neraka. Illa asar sujud, kecuali kesan sujud dia. Kecuali kesan sujudnya tu besarnya nilai lah. Kesan sujud kita kan. Yang kita sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala tu kan hari-hari kan. Sehari lah berapa kali kita sujud kepada Allah Taala. Jadi kalau ikut dalam hadis kursi ni kata wa kullu ibn adam ta'kulun nar. Setiap anak Adam itu dia akan disambar oleh api. Illa asal sujud, kecuali kesan sujudnya. Fayuhrijuna minan nar. Maka lalu mereka dikeluarkan daripada neraka. Dalam keadaan hangus, dan dituangkan ke atas mereka itu air kehidupan tadi. Nanti dia katakan nahar hayat tu, sungai hayat. Fayasubba alaihim ma'ul hayat fayubitu kama tumitul habba fi hamil as-sayyi. Maka tumbuhlah daging mereka sebagaimana tumbuhnya tumbuh-tumbuhan dari biji benih tadi yang berada pada tempat saliran air. Macam itulah tumbuh dia. Summa yabza'ullah minal qada' bainal ibad. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala menjalankan perhitungan di antara para hamba kita. Wallahu a'lam bishawab. Sampai situlah perbincangan kita pada malam ni. InsyaAllah mudah-mudahan sebanyak apa yang kita bahaskan, dibincangkan, akan dapat mendapat amal insyaAllah. Dan dari situlah panjang lagi yang ini, insyaAllah akan sambung lagi. Wallahu a'lam. Ada soalan ke? Sebelum saya tutup. Ada? Faham ke? Faham ya? Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma zidna ilman nafi'a wa yaqina as-sadiqa wa ma'rifatan taqabbala wa rizqan halalan mubarakatan tasira wa siyana fataya alim laulana qulubana bi nuri ma'rifataka wa ta'ala. Allahumma faqqihna fi din, Allahumma faqqihna fi din. Allahumma ja'al hadza jama'an marhuma wa tafarraqna min ba'di tafarraqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.